Okey. Hubungan Rambang. Upgraded version. Upgraded version bersama Encik Zamri bin Zakaria. Zamri bin Zakaria. Ya, kita jangan guna nama Torture tapi lebih dikenali sebagai Encik Torture. Okey, Encik Torture. Encik Torture. Encik Tony. Encik Ton aja. Encik Ton. Apa tu? Tu nanti apa-apa hal lu boleh tanya Torture soalan. Dan Torture pun boleh tanya kita soalan. Kita berbual kan. Cik, masa kita berbual. dekat tu kan kau pau gua RM2, lu tak bayar lagi. Gua kira setahun nak dekat Tak tu. payahlah cerita pasal benda tu kau ni. Ada benda tu kau nak cerita juga. Cik, kuat sangat. Demi suara Okey, dia. okey tu. Basic Okey, gila. okey. Okey, Cik. So aku okey. Kejap. Belakang. Cakap. Okey. Okey, Tak Cik. humming. Cakap. okey. Alright. Nah, So, bila kau sampai KL je sebenarnya? aku sampai KL dulu dah tahun 86. Ya, masa tu aku tak tahu nak buat apa lah. Aku dah kerja dekat Pahang. Kerja apa? Kerja kilang. Kilang apa je? Kilang plywood. Tu aku kumpul duit aku tahun ni lah. Dengan berbekalkan semangat, gitar. Tapi masa tu aku kan pemain gitar sangat. Cuma minat lah kan. Masa tu minat macam Malmsteen, Richie Blackmore, Jimi Hendrix. Terlalu minat kat dia orang sampai aku beli dia orang punya single kan. Macam Album ke single? album dia kan. Setiap dia punya konsert semua aku ikut lah. Macam Black Sabbath semua aku dah ikut. Berapa banyak kumpulan-kumpulan rock metal zaman tu lah. Macam Metallica apa semua kan. Iron Maiden semua tu aku dah dengar lah. Dah dengar katam lah orang kata kan. Macam Eagle Fly apa semua kan. Apa ni, lagu-lagu dia macam I'm Going Mad, Iron Maiden kan. Apa ni, Iron Maiden tak lagu Iron Maiden kan. I'm Going Mad. I'm Going Mad. Itu bukan. Itu Scorpion. Itu Scorpion, sorry. Trooper, Iron Maiden lah kan. Macam lagu-lagu Stone Cold. Tu semua tu lagu-lagu yang biasa yang kita dengar zaman awal 70-an sampai 80-an. Lagu-lagu tu kan. Sebab zaman-zaman tu dia meletup dengan lagu Malaysia macam Search, apa ni, Kembara, Left Wing pula. Left-handed kan. Okey, Left-handed. Macam 70-an macam DJ Dave semua tu zaman-zaman, memang zaman aku zaman tu kan. Aku mula-mula aku dengar macam Alley Cat, konsert dia ni betul dia punya konsert kan. Lepas tu aku dengar Scorpion punya konsert live. Lalu tu aku datang KL. Bila aku datang KL dengan berbekalkan gitar semangat, tapi aku tak tahu main gitar. Itu yang aku pening tu. Gaya kena ada. Gaya kena lebih kan. Stylo orang kata. Masa tu umur berapa ya? Umur Masa berapa? tu taklah aku dalam 40-an. Awal-awal. Mana 80-an, umur 40-an. Tu bangka sangat dah tu. 86 tu umur apa? 30 lebih macam tu lah. 35. Sekarang lu umur apa? Aku sekarang 59. Aku dah 59 sekarang. Dah 59. Kita punya senior Bib. Kan? 30-an lah. Dalam tak, lu 20... 29 macam tu lah lebih kurang. Lu 24 macam tu. 24 lah. Mungkin aku datang KL lah kan. Lepas tu tinggal kat mana? Tinggal kat mana? Masa tu aku try. Tinggal cara orang susah. Macam orang gelandangan kan. Aku tidur kereta api, Central Market, Petaling Street, mana-mana macam ikat kaki lima Masjid India kan. Aku tidur situ. Aku nak tengok live ni macam mana sebenarnya. Tapi live ni aku tengok dia tak ke mana. Dia kalau habis kat luar. Kalau kat rumah habis dia. Maksud aku meninggal dunia kan. Yang kat luar. Berapa banyak orang meninggal dunia lu dah tengok? Berapa Aku banyak orang meninggal? Tak pernah tengok orang meninggal dunia. Tapi pernah setakat orang kata semayangkan dia apa semua, pergi kubur. Mayat lah. Tengok jenazah dia lah. Tengok jenazah. orang meninggal dunia nazak tak pernah. Tak pernah. Okey, lepas tu datang di KL ni. Okey, sekali lagi. Kau datang sini memang bagi tahu kat orang tua, okey, aku nak Zamri, Daddy, Mami, Zamri nak pergi ke KL. Masa tu aku tak cakap pula. Tak cakap. Terus angkat beg. Macam nak mengembara tu je kan. Okey. Nak bawa diri lah kan. Lepas tu orang tua cakap apa? Orang tua aku kata, yalah macam biasa lah, orang tua biasa. Dia kata jaga diri baik-baik, jangan korang jangan orang tua semua. Dia bagi tahu kan. Okey, aku pegang apa kata tu, aku datang KL ni. Bila aku datang KL, aku tengok ini betul orang kata kehidupan. Kan? Aku dah nampak hidup ni macam mana. Sebab macam dulu aku masa aku duduk kampung, aku tak tahu sebab aku duduk dengan family. Jadi bila aku datang KL, aku tengok macam orang yang tak ada rumah, orang yang tak makan, orang yang tak ada apa-apa, dah kerja apa tak ada, dah kena berhenti kerja, orang dah pencen. Aku tak tahu apa nak jadi dengan dia orang. Termasuk lu sekali ke tak? Termasuk dengan aku sekali lah, aku fikir lah. Itu lah. Sebab aku fikir aku ni apa akan jadi.
Lepas tu, lu datang sini memang tak ada rancangan nak tinggal rumah siapa, tinggal mana, tak ada. Itu memang ada plan. Okay, Tapi berapa banyak duit bawa masa tu? masa aku ada berapa je dalam 170 macam tu lah So, kan. cadangnya nak tinggal rumah siapa? Cadangan ni aku nak ambil hotel dulu, tapi aku fikir tak payah ambil hotel sebab apa? 100 satu malam dah habis. Semalam boleh dengan, habis kan. dengan pelacuran lagi apa semua. Kan. Sebab masa sekali habis gitu kan. Kan dia duit tu akan habis gitu je. Jadi aku buat makan lah kan. Pagi aku makan, kadang bila aku bangun pagi, bukan bangun pagi lah, kaki 5 bila aku bangun, aku tengok hidup ni macam satu pengejaran. Dia kejar apa yang dia nak kan. Sama dia dapat tak dapat, itu terpulang pada pencipta kan, nak bagi Lu dia sendiri kan. masa tu dapat tak apa yang lu nak masa tu? 86 Dia tu. dia kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat, kadang-kadang miss. Apa benda yang dapat tu? Macam aku nak duit lah kan, macam aku melukis kan, aku basking. Jadi benda yang aku hari yang aku buat tu, sama ada dia ada penentuan. Kita buat benda tu. Tugas kita masa kita hidup ni kita kena buat. Tapi sama ada benda tu dapat tak dapat, itu terpulang pada Yang Maha Esa. Yang Maha Esa kan. Ilahi lah kata kan. Itu aku fikir-fikir, kalau aku berusaha pun, kalau benda tu dapat tak dapat, itu aku tak tahu. Aku cuma berusaha je. Bila tak dapat, masa tu orang kata aku gagal, aku malas, aku ni suka tidur kan. Tapi aku rasa macam benda yang aku usaha ke tu, yang menentukannya Allah. Okey. Kita cuma berjalan je atas dunia kan. Macam kita berjalan daripada pokok tu, kita nak berteduh. Lepas tu bila kita bangun, kita berjalan, kita teruskan lagi perjalanan kita Ke pokok lain pula. ke pokok lain juga. Macam perjalanan hidup macam tu lah kan. Dari pokok ke pokok. Dari pokok ke dia pokok tasawuf untuk berteduh. sekarang. Oh, tasawuf. Kan, untuk berteduh kan. Sementara lah. So je bila kau sampai KL tu, berapa lama kau boleh bertapak kat situ? Maksud aku masa sampai KL tu gelandangan je lah. Gelandangan lah. Aku try untuk jadi gelandangan. Aku nak tengok macam mana. Berapa lama tahan bergelandangan tu? Sebulan 2 ke. Ha. Tapi lala aku rasa macam sampai bila macam ni kan. Nak jadi gelandangan kan. Sebab aku fikir aku kena cari kerja, kena cari duit untuk makan, minum, untuk macam survive untuk diri sendiri. Kan? Cuma aku boleh survive untuk diri aku lah kan. Tapi aku tak boleh nak bagi kat orang. Sebab aku sendiri pun tak cukup. Kan? Aku sendiri pun tak cukup. Kadang ada RM10, kadang ada RM5. Lepas tu kan jumpa member, Ketuk lah. pau sikit lah kan. Member bagi ada RM2, RM3 gitu kan. Untuk makan tu. Member ni baru kenal di KL ke ataupun Semua. dah kenal dari kampung sebelum ni? Kadang daripada kampung. Oh, ada kawan-kawan kadang dari kampung. sama-sama merempat. Orang kata kan sama-sama merempat kan. So masa tu basking lah? Buat painting lah, buat Painting, melukis, potret. Ikut dan lah kan. Macam dapat RM15, kita itu untuk satu hari. Kan. Untuk satu hari. Kadang tak cukup, tanggung ni. Cukup tak cukup, tanggung ni. Sebab kita survive untuk diri sendiri, bukan untuk orang. Kalau aku dah kahwin tu lain kan. Untuk anak-anak aku kalau aku kahwin. Tapi aku survive untuk diri aku. Anak-anak orang lain pun kalau ada duit boleh bagi juga. Macam tu juga. Semua orang kena baik untuk dia orang ataupun untuk orang lain. Dia survive, maksud aku orang lain tu bukannya orang lain kawan lah kan. Macam anak dia kalau dia kahwin. Kalau macam aku survive untuk diri aku, untuk perut aku. Daripada jualan painting lah. Painting kadang Ni yang kau jual dulu ni painting gambar potret orang ke ataupun gambar pemandangan ke? apa-apa lah. Janji benda yang boleh dapat duit. Macam aku melukis kan. Memang masa dari kampung dulu dah rancang untuk melukis lah di KL. Memang sebab aku dah tak ada kerja. Memang lu daripada sekolah lu memang dah pandai lukis. Memang daripada kecil lah, daripada orang kata jas 1. Aku nampak bakat aku dalam lukisan, nampak lah kan. Dia tak ada pergi ke bidang lain macam seni lakonan, seni muzik, seni apa kan. Tapi yang aku nampak yang aku boleh buat, melukis. Bila aku datang KL, aku sama ada aku nak jadi artis ataupun pelukis ataupun musician. Tapi benda tu masih tergantung lagi kan. Jadi artis? Jadi artis tu maksud apa? Artis dia pelakon lah. Pelakon. Kan, poyo punya pelakon lah kan. Kan. Sebab dia hidup dalam poyo kan. Orang kata menyamar kan. Berlakon ni macam berpura-pura untuk dapatkan suatu benda. Kita berpura-pura macam kita, let's say kita jadi doktor. Padahal kita bukan doktor. Padahal hakikat realiti kehidupan dia bukan doktor. Dia hanya berlakon untuk jadi doktor. Dia kena bawa watak doktor. Ataupun dia nak jadi hantuah. Dia kena pergi, orang kata dia kena pergi ke kubur hantuah untuk dapatkan spiritual daripada hantuah. Dia macam nak menjiwai orang tu punya watak. Tapi dia sebenarnya bukan. Dia ada realiti dia sendiri. Kalau dia salah, rupanya itu bukan kubur hang tuah. Itu kubur lim kit.
Lingkit Sun siang. ke. Nanti dia elok-elok Kan? dia dah cakap macam tu lah. Tuan Ah. hamba Kan? turun daripada istana, tiba-tiba dia cakap, Liam Say kong kung fu ah. Dia sebenarnya cerita dia macam ni Hang Tuah tu, yang aku tahu daripada orang Melaka lah kan. Orang Melaka kata sebenarnya orang putih yang buat. Hang Tuah tu. Hang Tuah tu semua cerita-cerita Hang Tuah tu semua ada betul tak betul itu dia tak tahu. Tapi cerita tu sebenarnya orang putih, orang Portugis yang buat. Rekaan orang putih. Orang putih sebab ikut sejarah. Tom Perez ni dia penulis zaman Hang Tuah lagi. Kan dia tak tahulah dia tulis dengan bulu ayam ke dengan pen kita tak tahu, tapi tulisan tu sekarang dia dekat tak salah aku dekat Oxford London. Dia punya universiti. Okay. Dia simpan buku-buku Hang Tuah semua kan. Dari situ dia simpan buku tu, dia tengok ada Laksamana yang pernah pergi Jepun. Dia pernah pergi India, pergi Jepun, pergi negara lain untuk mengajar ilmu lah kan, sama ada ilmu persilatan, ilmu pengajian ataupun Islam punya benda dia ajar pada India. Dia mengajar ke dia belajar? Dia mulanya dia sebagai macam jurulatih lah. Oh, cikgu lah. Cikgu. Dia dihantar ke sana untuk mengajar India. Siapa yang hantar di sana? Raja India. Raja India hantar dia ke Raja India. jemput dia ke Jemput India. dia ke India. Okay. India. Lepas tu dia pergi ke Jepun. Yang aku tahu dalam sejarah, yang aku tengok dalam YouTube kan. Itu lah cerita dia kan. Dia mengembara dari satu tempat untuk mendapatkan ilmu. Orang kata apa, ilmu kehidupan ke, ilmu pertahankan diri apa kan, bela diri dia ke apa. Tapi dia macam, yalah kalau kita baca Hang Tuah ni dia hilang. Kisah dia hilang. Kerih dia buang dalam Sungai Melaka kan. Tapi lepas tu dia hilang. Lepas tu dia balik, umur dia dah dekat berapa, 80, orang putih dah tak bagi. Orang putih tak pergi balik? Tak bagi balik. Dia kena tahan dekat Immigration lah. Kan zaman tu kan bukan macam sekarang kan. Okay. Ada immigration, ada polis, ada benda-benda pentadbiran. Mata-mata gelap. Mata tergelap, ninja semua ada kan. Assassin semua ada kan. Tu dia tak, orang putih tak bagi, orang putih takut. Okay. Tapi buat masa ni je aku lebih interested dengan kau daripada interested dengan Hang Tuah. Okey. So kau punya cita-cita tu adalah untuk jadi artis, jadi pelakon, ataupun jadi pelukis, atau jadi musician. Okay. Tapi masa lu datang KL dulu, memang tak boleh main gitar pun. Memang aku tak tahu. Nanti gitar ni gitar siapa lu ambil ni? Gitar ni gitar tong. Siapa gitar punya? kapuk. Aku beli dekat Raub. Aku sanggup beli gitar sebab apa, cita-cita aku memang nak jadi musician yang terkenal, macam musician Syed ni cukup lah kan. Tapi tak tercapai. Masa ni memang dah berminat dengan Kembara, M. Nasir semua. Masa tu memang rock kapak. So tahulah M. Nasir tahu tu lah, semua. sama macam Life Ended semua aku tahu lah kan. Search, M. Nasir apa semua aku tahu lah kan. Likat semua aku tahu lah. Sebab aku datang, tujuan aku datang ke KL ni sama ada aku nak jadi musician, orang yang orang kata boleh buat duit secara freelance. Macam aku tak boleh nak bekerja tunggu gaji bulan kan. Jadi aku fikir benda-benda macam tu boleh aku usahakan untuk aku buat duit. Tapi itulah, setiap apa yang kita buat dalam dunia ni, kita dah rancang, dah fikir, dah masak-masak, kita dah lepas tu dapat confident. Kita cuma berusaha. Tapi menentukannya Allah. Juga. Allah. Allah yang menentukan benda-benda tu semua. Allah yang tentukan. Kita cuma berusaha je. Kan dapat satu benda tu. Tapi sama dia dapat tak dapat. Dah. Dan yang berbual pasal Tuhan lah, itulah ni. Sekarang ni kisah dia kau sampai dekat Riverbank tu ataupun kat CM tu tahun bila je? 86. 86. Okey, dalam 86. Engkau survive, kau jadi painter ke, jadi apa ke, semua power orang, itu kerja lu. Betul tak? Bukan aku cakap power orang ni, aku cuma melukis untuk dapatkan duit, itu je kan. Ya. Untuk dapatkan rezeki. Aku kan? adalah saksi dia masa dia aku kerja dekat Riverbank dulu. Oh, kau pernah jumpa Toche masa tu? Awal, gua time budak lagi, umur baru 17 dah jumpa kena pau dah, RM2. Jadi sekarang ni gua dah kenal Toche ni lama babe. Tak, aku tak ingat masa tu. Dia mana tahu. Dia jenis mana, lupa ingat orangnya. Macam mana dia boleh ingat Toche masa tu? Macam mana kau boleh kenal dia memang memorable ke orangnya ke? Babe, gua kerja kat Riverbank nak dekat setahun macam tu. Dalam setahun tu gua boleh nampak tau. Dia Yahoo, kalau dia tak tahulah. Kenal Yahoo? Yahoo kan. Yahoo siapa? Ada satu watak jugalah dia dengan cap macam macam Crocodile Dundee ni pattern Australia ni. Dia panggil Yahoo lah. So dia dengan painter-painter semua dekat Riverbank tu banyak tu. So gua kenal mamak tu. So dia suka art lah, gua tahu tu. Yahoo dengan Yahoo ni antara dia pengusaha juga. Dia buat bisnes dia. Dia pelukis kan? Dia
Arwah kan basking dia? Ha? Dia arwah ke? Dah Hidup mati lah. Dah mati lah. Meninggal lah. Dekat Langkawi dia mati. Okay. Orang jumpa dia. Kita doa dia baik-baik Alright. Sekarang ni gua kenal Tocha memang dah lama lah. Alright. Jadi bila gua datang sini pun gua nampak mangkuk ni kat sini Dia tak kenal gua kan. Aku pun tak perasan dia. Tahun bila tu ni? Itu 97. Oh. Spider datang buat audition. Tocik dah ada sini dah. Tocha ada. Oh, dia dah jadi penunggu sini dah. Dia duduk, dia dengan muka sengal. Hello. Hello. Speaking. Lepas tu gua lama juga tengok dia macam ni. Dia ni macam where I meet this fucker. Kan? Tocha. Aduh. Kau ingat tak aku cakap kau pau aku RM2 aku cakap. Oh, Mana ada? RM2 tu bawa sampai ke Tak, masa depan masa tu kan dia ada kan kita sedekah je. Ni kau pergi minum lah. Kedai Yusof ke dekat mana-mana lah. Dia memang kira Tocha ni orang seniman lah. Dia tak ingat tapi dia orang seniman lah. Sampai sekarang dia seniman. Masih ya, Dia masih seniman kan. Oh, kenal daripada zaman kau kerja Riverbank dulu. Wah, time Riverbank, time Memang perwatakan Tocha ni memang boleh di dia kenal handsome. lah. Masa tu dia handsome. Kau cute lagi ni. Rambut jambut mamut bro. Kan tebal kan. Depan. Slash. Slash. Girlfriend banyak? Girlfriend? Aman. Putus bersambung. Wah, Putus bersambung. putus bersambung. Tapi tak dapat apa lah. Hotel tak pernah kesepian lah masa tu. Tapi tak nak rasa pun. Tengok kan. Putus bersambung kan. Tapi putus bersambung. Kawan lah kan. Orang kata apa, cinta monyet lah. Zaman muda-muda. Okay. Banyak cinta monyet. Tak apa. So Tocha aku kenal dia kat situ lah. Gua tahu dia seorang seniman. Gua tengok dia apa ni lah. Masa tu Riverbank tu memang tempat pusat lah. Pusat. Semua orang rasa nak jadi orang seni semua dekat situ. Termasuk dia. Kan. Gua jadi bartender je masa tu. Tahu bila time happy hour gua datang gua minum. Kan dululah budak Serani. Ni awal 90-an lah. Ini 80s. 80 lah dalam 87. Lu umur berapa sekarang? 40? Gua 48. 48. Okay, 87. Wah, 18. Lu 15 lah macam tu. About that lah. About that. Underage dah jadi bartender Ya. Weh man, kesalahan tu. Dia sebenarnya bukan bartender bro. Habis? Dia bar boy. Dia Boy. budak yang cuci gelas kan. Budak bar boy dan dia ada banyak akses lah. Okay. Itu lepas sekolah tu. Itu kalau lepas sekolah. So kenal dia ni. Itulah Tocha. Cik, okay, satu soalan. Dalam masa sampai KL tu 2 bulan lu bergelendangan, lepas tu bekerja tak? Bekerja tetap tak? Masa tu aku try cari kerja yang aku boleh buat kan. Macam Seperti? kerja yang aku betul-betul boleh buat. Macam buat animation. Lepas tu aku bekerja dengan satu syarikat buat apa ni, kartun. Macam Jepun dia hantar parcel ke sini, kita cuma inking dengan colouring. Parcel tu kita hantar balik. Dia parcel tu dia macam sel. Dia macam kertas apa jernih kan. Apa plastik jernih, dia keras. Kena dekat Oh, sikit. sorry. Dapat sikit. Dia kita letak color atas tu lah. Tu kita hantar balik ke Jepun. Sebab masa tu tak ada lagi modern-modern benda macam komputer pun pakai untuk movement je. Nak megakkan kartun tu pakai animation je zaman tu kan. Jadi kita kena hantar parcel tu balik ke Jepun. Jepun akan luluskan, dia akan tayangkan ke TV. Macam Doraemon semua. Kita buat lah Transformer kan. Colouring. Tapi zaman sekarang ni dah tak ada lah benda tu. Dia dah pakai modern. Dah tak payah nak pakai bros lah. Tak payah pakai colour. Jadi dia hantar ke Jepun. Lepas tu aku dia hantar ke Jepun sebulan. Oh, dia hantar Jepun. Dia hantar Jepun ke sebulan. Tapi tak ada belajar apa pun, pergi tengok je. Dah sebulan kan. Pergi tengok. Sebab dia orang punya animator memang orang lama. Dia otak-otak macam motion kan. Motion kita orang yang betul-betul orang lama. Kalau dekat komputer berjauh-jauh. Animator dia semua macam pendekar. Macam pendekar dalam kartun tu juga. Karakter dia orang ikat kepala. Kadang pakai apa samurai pun ada lukis. Tattoo. Bukan lu jadi pelakon porno ke apa kat Jepun? Lepas tu aku pun sebulan je lah sana kan. Bila sebulan sana aku balik sini balik. Lepas Musim tu, apa masa tu? Musim apa? Sejuk ke panas ke? Dia musim salji. Oh, sejuk lah. Memang kau tak boleh pakai biasa. Kena pakai 3 kurang-kurang 4 lapis. Ini syarikat bagi duit lah, baju semua. Sponsor semua kan. Baju semua dia sponsor, jaket semua dia sponsor.
pergi Jepun tu untuk buat apa? Sepatutnya kena buat apa? Belajar. Tapi kita orang tak belajar, kita orang pergi tengok je. Kan? Orang berboreh lah. Mengambil keboreh kan. Mengambilkan bereh kerajaan Malaysia masa tu kan. Oh, kerajaan Malaysia pergi. Tak tahulah, tapi yang pergi tu pakai pas border. Kan, kita orang pergi tu pakai pas border. Sebulan lah kena. Tahun 88. Animation masa tu inking semua tu dia inking pakai semua. pakai tangan lah. Pakai tangan. Pakai bros. Tapi benda tu dia Xerox daripada sana. Dia hantar parcel tu ke sini, sel tu ke sini, yang plastik tu, kita cuma letak color je. Masukkan color je. Daripada kertas ke sel, itu masukkan benda tu yang dia nak shoot untuk buat animation dalam TV. Kan, dia pakai berapa frame, berapa saat. Dia pakai daripada satu tu movement dia macam ni. Sini satu lukisan. Yang ni 2 lukisan, 3 lukisan. Macam tu. Itu dia animation Analog kan. Analog lah. Dia punya apa? Key dia. Lu kerja tu berapa lama? Aku kerja tu dalam setahun lah. Sekejap je, kenapa? Boring ke? Kena buang kerja ke apa? Maksud tu kena buang. Kan? Apa hal? Tak tahu. Pasal apa? Takkanlah tak tahu. Sebab masa tu dia mula orang pertama yang kena buang aku. Lepas tu melorot. Lepas tu dia rupanya dia ambil intake baru. Sebab dia kontrak dia 2 tahun. Dia bekerja selama 2 tahun, kontrak je. Tapi lu kerja tak sampai 2 tahun? Setahun je? Aku kena buang ada sebab. Mungkin perangai aku apa yang teruk apa, aku pun tak tahu kan. Aku tak tahu apa yang aku buat, tapi aku kena buang. Lepas tu baru dia buang. Lepas tu dia ambil intake. Rupanya dia buang tu, dia nak ambil orang lain supaya company boleh maintain pembayaran. Gaji berapa masa? Gaji masa tu cuma dia bayar 380. Macam allowance lah, bukannya gaji lah. Boleh sewa rumah semua. Rumah pun tak lepas. Tak lepas? Apa pun tak lepas. Sebab aku terpaksa bilik pun tak lepas masa tu. Habis tidur mana? Tinggal mana? Terpaksa balik ke Melawati. Ada siapa kat Melati? Melawati rumah aku lah, rumah sewa. Adalah rumah. Ada rumah sewa. So rumah dengan member lah kan. Share bayar. Sebab masa tu kalau aku nak bayar sekali aku tak boleh. Aku kena 7 orang lah. 7 orang, 8 orang tu satu rumah tu. Office tu kat mana? Office dekat Brickfield. Okay, jauh. Dia betul-betul depan padang tu. Dia apa, pejabat tanah apa entah. So lepas pada setahun kerja dengan dia ni, kerja dengan siapa pula? Lepas tu aku buat filem lah. Ikut shoot filem. Filem apa? Filem, drama, telemovie, komersial semua aku buat zaman tu. Antara filem yang dikenali ramai? Merah taklah aku yang Merah 90-an. Merah 90-an. 80-an tu ada aku ikut filem-filem. Ada lah macam jadi pacak dalam tu kan. Extra. Extra. Tapi masa tu aku buat kerja. Sekali nak buat kerja lah. Tapi kalau ada extra aku masuk lah kan. Untuk jadi macam nampak tipe-tipe hidung tu cukup lah kan. Nampak kepala belakang cukup lah. Extra ni untuk nak penuhkan frame je. Kan. Tu nak bagi nampak orang dalam tu. Penuhkan frame je. Nak frame kan je. Untuk, bukan apa pun extra ni dia macam, dia penting. Dalam filem ni extra penting. Dia lebih kurang penting juga daripada artis yang untuk nak berlakon kan. Dia mesti ada background. Sama ada prop ataupun orang. Itu dia gelar extra. Tapi yang aku kena tunggu. Tunggu apa? Tunggu lah kita punya scene tu. Lama kan. Ya. Lama sangat kadang saya suntuk. Kadang aku tak berlakon, aku tengok dia kan. Dressing dah pakai dah ni. Suit semua dah pakai. Tapi tengok tak jadi. Kan. Sebab mungkin diorang clash. Diorang punya schedule kan. Masa tu belum jadi kru ke apa lagi? Masa tu aku dah jadi kru. Jadi kru. Buat prop. Kru pun je, extra pun je. Ya. Prop master prop pun je. Prop pun aku. Sampai aku buat. Bayaran dia kira 1 ke 3? 1. Hoi. Sebab apa dia nak sudah save. tidak adil. Sebab apa company masa tu dia tak nak bayar lebih-lebih kan. Jadi kalau setakat mana yang dia boleh bayar, dia bayar. Sebab kita punya industri filem ni sebenarnya dalam Malaysia ni dia macam semua orang tahu lah kan. Sebab kalau dekat negeri orang putih tu dia boleh dia berlakon satu filem, satu scene watak dia boleh buat dekat Malaysia ni 4 filem. Bayaran ni saja untuk pelakon. Okey. Kan. Tapi kat Malaysia PM dia tahu. Tahu apa? Dia macam Malaysia ni kan kecil. Industri dia terlalu kecil kan. Jadi semua orang tahu okey PM sama PM dia ni dia bercakap sama dia kan. Okey. Kita nak bayar tu orang tua tu apa. Kita bayar dia lebih kurang lah sebab apa dia pun tak kisah pun tentang bayaran. Jadi aku terpaksa ambil lah kan. Bila aku ambil aku sakit. Sebab apa? Dia orang buat duit. Jadi aku setakat
untuk sehari tu je. Kan? Ini ekstra ke? Bayaran ekstra ke? Bayaran Ekstra ke pelakon ke, aku rasa ataupun sama. untuk jadi prop man. Tu sebab aku jadi prop man, aku jadi extra. Untuk nambahkan pendapatan. Tapi tak dapat Tak dapat juga. Aduh. Duit tu macam habis gitu je. Untuk kita tunjuk muka dalam TV, orang satu Malaysia tengok, lepas tu dah tak ada apa-apa lah. Kan, kita tak ada roti, tak ada apa. Kali pertama lu tengok lu punya gambar dalam TV sebagai ekstra, apa perasaannya? Tak ada apa aku rasa sebab dia tak mendatangkan apa pada aku. Macam aku duit lah kan, tak ada. Cuma muka kita je yang dalam TV orang tengok. Orang kampung tak ada kecoh ke? Oi, Zamri masuk TV. Ada aku dengar kan. Kan masa yang aku naik basikal, diorang kecoh kan. Diorang kata aku ke tu kan. Aku cakap itu aku lah, aku cakap kan. Diorang tak percaya. Diorang macam saya tak percaya kan. Sebab dia tengok muka aku gari kat muka diorang kat bawah lalu tengok kan. Jadi takkan. Ada gadis-gadis kampung yang serahkan diri ke? Abang Zamri, terimalah imah ni seadanya. Kalau ada okey ke. Betul kan. Kalau ada okey ke. Tapi so far aku, Lu percaya ke? kan. Kalau ada okey. Ada, okey. Kan? Tapi so far aku tengok tak ada pun. Tak ada. Walaupun dah berlakon naik basikal dalam TV tu. Itu macam bayangan aku lah kan. Benda yang dah record dalam tu kan. Itu cuma bayangan aku lah. Sebenarnya aku ni orang yang tak payah nak orang kenal kan. Tak nak. Aku tak nak orang kenal aku tanpa beri. Sebab aku bukannya, aku tak sensasi kan. Aku cuma dalam filem orang kata. Gila sensasi Kan? torture tu. Macam Aku dengar cerita orang cakap kan. ah, Orang biasa mungkin tak kenal torture tu siapa. Tetapi selebriti semua kenal torture. itu aku tak tahu. Sebab aku pun tak kenal diorang. Ada selebriti yang nampak torture daripada jauh, turunkan tingkap, torture. So far tak pernah kan. Tak ada. Tak ada gitu kan. Sebab aku tahu aku siapa kan. Sebab Yelah, benda ni semua cuma orang tahu torture tu siapa. Dia kalangan artis sebarisan sama. Siapa tak kenal torture bukan artis lah. Lydia Wati, dahsyat. Fasha Sanda. Semua kena torture kan. diorang kenal aku. Wah, dah cakap dah. Tapi aku macam Tak kenal dengan diorang? macam dengan diorang. Sebab diorang artis, aku orang biasa aku fikir kan. Aku tak biasa. Aku orang biasa, manusia biasa maksud aku kan. Aku cuma orang lah kan. Ciptaan ilahi kan. Yang Maha Esa. Yang Maha Esa kan. Jadi aku tak perlu nak Legend aja dulu. Bukan, aku tak perlu nak bangga-bangga diri lah. Sebab aku tak ada apa. Aku orang tengok aku berlakon gitu-gitu. Tapi aku tak ada kereta, aku tak ada rumah, tak ada apa. Aku tak payah nak beria nak macam orang lain kan. Macam maksud aku macam contoh pelakon-pelakon yang dia ada nama kan. Walaupun dia pelawak ke, dia pelukis ke apa, tapi dia ada nama, dia nak glamour. Tak, pada aku benda tu cuma kerja aku. Macam kerja harian aku untuk dapatkan duit je. Sebab nak ikutkan glamour ni sebenarnya kalau ni ikut kan anugerah. Yang mengglamourkan kita, orang kata yang Allah yang glamourkan kita. Yang bagi kita semua benda Allah kan. Jadi kita tak perlu nak cari benda tu semua. Kalau kita nak bagi yang kita ni tanpa glamour, kita tanpa popular, ada lagi orang atas daripada kita. Yang lagi popular. Ada lagi orang atas popular daripada kita. Ada lagi langit atas langit orang kata kan. Ada tanah bawah tanah kan. Maksud dia tu kita tak perlu bangga diri kan. Sebab kita, aku rasa aku tak ada apa. Aku nak bangga dengan seni lakonan aku, dengan apa yang aku buat, karya-karya yang aku dah buat. Sebab benda tu semua dunia je. Right. Benda tu semua atas dunia. Bila kita mati besok, benda tu ditinggal. Lu rasa lu dapat tak akhirat yang Nampak sangat tak bersyukur ni orang tua ni. Aku bersyukur dengan apa yang aku dapat masa kehidupan jadi, kan. Alhamdulillah. Aku alhamdulillah apa yang aku dah buat. Apa yang orang dah tengok, apa yang orang kata orang boleh terima, itu alhamdulillah. Kau kena reda je. Kan? Aku reda apa yang diberi kan. Jadi apa juga kehidupan kau kena reda, betul? Memang lah habis. Jadi kalau apa juga tidak tidak ada keadilan bagi kau berlaku, kau kena reda juga kan? Yalah, kita kena terima benda yang dah berlaku. Benda tu dah berlaku dah. Kan, benda tu dah berlaku dah lepas. Kita buat dia macam satu kenangan kan. Tapi kau boleh reda tak? Kau boleh reda tak? Reda apa? Apa-apa berlaku. Okey, ini satu soalan juga. So, anak Dino dah lepas ke tangan orang. Reda ke tak? Anak Dino. Itu part tu. Part tu aku terima sebab aku tanya Allah. Allah kata itu bukan jodoh kau. Kau kena terima lah. Allah sebab jawab. aku dengar dalam bisikan kan. Tak tahu lah siapa yang bisik aku kan. Tapi Allah kata itu bukan engkau punya. Engkau cuma berangan je dapatkan dia. Engkau cuma bercita-cita, engkau cuma plan apa yang kau nak. Tapi benda tu aku menentukan. Dia kata kan. So dia tak bagi. Anak dia terlepas lah ke tangan orang Terlepas. lain. Aku pisang.
Pisang. Pisang. Pisang tu apa? Pisang ni melepas lah. Oh, Masuk di pisang ni, makan pisang tu melepas lah kan. Melepas tak dapat apa lah. Kan? Masuk di pisang kan. Advance. Kan. Masuk dia benda yang kita dah tak dapat tu dah lah. Berapa kita nak fikir nak fry tak guna. Sebab yang menentukannya Tuhan lah kan. Tapi sebenarnya je kita orang semua frust bagi pihak je. Kenapa? Kita cakap alamak, apa nak jadi dengan torture? Macam mana anak Pak Dino terlepas ke tangan orang lain? Kita orang semua yang frust untuk Oh tu. Itu kehendak dia sendiri. Bukan aku yang minta. Kalau aku minta pun tak dapat. Aku minta tak dapat. Itu kehendak dia sendiri, terpulang kat dia kan. Jadi benda tu dah lepas, dah ibarat macam berjuta-juta hari lepas tu biarkan. Sebab Allah dah tentu dah create benda tu macam tu. Dia dah plan, dia dah tulis dalam skrip dah macam tu. Perjalanan cerita dia kan. Synopsis dia dah macam tu. Dalam ini cerita lu tak ubah dia tak seperti seorang ekstra je lah. Aku ibarat kalau aku berlakon Supporting actor. tak dapat agak. Supporting character. Tak dapat. Tak dapat Sebab apa, dia ibarat macam apa yang kita nak, bukan kita yang menentukan. Kita cuma buat je apa yang dia suruh. Kan, apa yang dia, orang kata apa yang dia suruh kita buat. Tapi benda dapat tak dapat, yang menentukannya Allah. Sebab ada gagal, ada menang hidup ni kan. Yang gagal tu kita janganlah kita anggap kita gagal selama-lamanya. Kita cuba lah kan. Kita cuba seboleh. Tapi nak tanya juga. Boleh. Macam mana nama torture ni berasal? Torture ni sebenarnya aku masa tu tengah minum dekat satu pub yang bernama Bullhead. Kat mana? Bullhead tu dekat Central Market lah. Okey. Kan, dia sebelah Riverbank. Dia tahu. Dia Riverbank tengah kan. Tengah. Apa tapi pula dia, tengah? Cuba tak tengah-tengah. Jadi tangan tak terlanggar. Dia sebelah Riverbank. Dia lepas tu Bullhead tutup jadi Channel. Channel. So aku Bullhead je. Yang tepi ke tu? Iyalah. Tepi Riverbank kan? pun tepi. Ya ke? Riverbank tengah. Riverbank tepi. Ya ke? Tak lupa. Sebelah tu Central Square tengah buat. Aku ingat lagi. Belakang kan. Masa tu dekat belakang. Dia buat. Okey, lepas tu? Apa dia? Aku lupa lah. Nama torture. Nama torture Nama tu. torture tu. Siapa yang bagi? Kali member aku ternampak. Kau ni ada satu karakter lah, dia kata. Karakter apa? Dia kata aku nampak kau ni macam karakter orang torture. Orang torture? Orang yang tengah torture, tengah fikir minum karakter. Minum pun karakter dia cakap kan, tengah fikir. Lepas tu besok tu aku ingat nama tu macam lepas gitu lah. Rupanya nama tu kekal, abadi. Jadi kekal abadi. Sampai M. Nasir tahu, S.M. Sahab tahu, apa semua komposer-komposer yang terkenal dalam dunia Malaysia ni semua tahu. Jadi nama aku terlekat pasal tu lah. Member aku ni nama dia Joe. Joey? Tak, dia buat art director untuk mana-mana filem di kat UA pun. Nama dia Joe. Dia budak Penang, Johari Hamid nama dia. Dia budak Central Market lah, buat art director dengan aku sekali lah. Jadi dia yang bagi nama tu. Bila nama tu dah melekat, habis semua orang tahu lah, satu Malaysia tahu. Start daripada situ, nama aku start torture sampai sekarang. Kan, nama tu tak boleh orang lupa lah kan. Kalau orang tengok aku, orang tak tahu nama aku, orang mesti sebut nama benda tu. Macam nama torture. Macam orang tak kenal nama Zamri. Macam orang bangga lah. Macam orang bangga sebut nama torture tu, orang bangga kan. Orang puas hati lah kan. Tapi yang teruk aku lah kan. Kenapa? Aku kena teruk sebab kena torture kan. Orang kata torture aku yang kena kan. Jadi aku fikir nama ni tak satu penting. sumpahan lah. Bukan satu sumpahan. Pada aku nama ni memang diberi. Memang beri untuk macam kita tak suka nama orang tu, kita sebut nama orang tu. Nama ni torture ni Ong ke ataupun Badi? Badi. Nak ikutkan Badi. Kenapa tak sebab dia kekal. Okey. Dia sampai sekarang dia kita orang pun nama kekal Tony sampai sekarang nama Tony. Itu nama betul, tapi torture ni nama samaran macam Mak Sengau, Din Sumpit, macam nama-nama kampung. Tapi nama aku torture. Jadi nama ni satu film ni kan. Jadi orang senang sebut. Rasa aku nama ni orang tak sebut banyak. Nama Mamat itu torture orang tak sebut. Satu orang yang torture. Satu je yang aku tahu, yang orang sebut tersebut aku je. Okey lah tu. Apa yang okey? Kan? Sebab tak okey sebab aku yang torture lah. Mungkin ada 2-3 orang lagi nama torture. Dia tak payah sebut kan. Tapi bila aku orang dah sebut aku terpaksa macam akur. Bukan, aku rasa tak kisah kan. Tak apalah orang nak sebut-sebut lah kan. Pasrah. Pasrah. Bukan pasrah, aku terpaksa terima sebab macam benda tu pada aku kelakar kan. Lepas tu apa
macam benda tu tak penting kalau aku nak fikir kan nak. Sebab perkataan torture tu dia macam menyeksa. Dia macam satu benda kan. Macam itu torture orang tu. Tapi aku ni penocer. Menyeksa orang. Aku suka bagi orang pening. Oh. Kadang orang kena bengang aku pasal tu lah tu. Suruh beli cat, beli wax. Aku bagi orang terseksa orang kata kan. Orang anggap aku macam tu lah. Tapi sebenarnya aku tak. Pada aku benda tu hanya gelaran kan. Macam nama kampung kan. Nama macam, sumpahan kau tu. Bukan sumpahan. Nickname. Kata di orang tua kampung kan. Dia kata nickname kan. Kalau orang bandar kata nama samaran. Orang kampung ada tak panggil torture? Tak ada. Orang kampung panggil apa? Yi. Zamri. John. John. Sebab aku kat kampung dulu, orang kata aku macam John Travolta. Sikit. Patut. Kalau aku ikat rambut, aku ikat rambut, orang tengok stay live, orang kata, oh ni John kata kan. John, tapi badan aku kecil lah, tak ada macam John Travolta. Tapi aku ada macam satu watak John Rambo orang kata kan. Mana satu ni John Travolta ke John Rambo? John Travolta dengan John Rambo orang kata kan. Sebab John ni John Travolta dengan kan John Rambo kan. Jadi orang gelar aku begitu lah. John. John. Dekat kampung orang gelar aku John. Dekat KL pun orang gelar aku torture. Itu yang aku pening kan. Gelaran John di kampung ni membanggakan ataupun menyeksakan juga? John tu macam diorang tengok aku macam John Travolta. Okey lah. Macam okey lah kan. Torture ni, nama torture ni tu yang aku pelik tu tiba dekat KL dah torture pula kan. Kan nama kita dekat kampung kadang Udin Kelapa macam tu kan. Dekat bandar nama Joe kan. Joe mana Joe, Brother Joe kan. Dekat kampung nama dia Udin Kelapa. Macam tu lah kan, nama samaran kan. Jadi aku terima tu macam nama samaran je lah. John. John Torture. John Ada Torture. John Rainbow kan. John Torture. Okey tu. Nama dekat kampung dah glamour. Masuk bandar dah lagi kan. Kira macam malaikat maut lah torture. Ya Allah. Benda malaikat maut Kan. Aku selalu fikir apa torture ni macam mana eja dia? TOCHER ke? Betul lah. Ataupun torture TORTURE ke? Rupanya torture. Itu lagi teruk. Torture. Itu torture orang kan. Ya. Jadi nama aku Torchlight. Oh dia ubah dia kepada torch. torture. Tapi asalnya ialah Torture lah. Kan asal-usul dia. Torchlight kan macam tu lah. torch pun torch juga kan? Itu Macintosh. Itu ataupun itu Peter Tosh kan. Peter Tosh. Peter Tosh. Bukan Peter North Peter Tosh. Making Tosh kata je kan. Peter Tosh Making Tosh kan. Dia lebih kurang gitu lah kan. So macam mana lu kenal dengan M. Nasir? Oh masa tu dia buat konsert dekat Rauk masa tu. Kampung lah. Kampung aku lah. Lu dah balik Ambon balik ke apa masa tu? Masa tu aku kat Rauk lagi. Oh belum datang KL lagi? Belum berhijrah KL lagi. Baru lepas sekolah form 5 kan. Jadi aku pergi lah merata-rata jadi kutu bandar kan, kutu Rauk. Pergi tengok konsert dia. Masa tu kat belakang stage lah kan. Aku tengok dia tengok aku buat. Mata saling memandang lah. Pandang memandang kan. Kalau dia tengok aku tengok dia. Lantak kan. Agaknya dalam hati dia masa dia tengok lu tu apa? Cute dah budak ni. Agaknya apa dia punya perasaan? Itu aku tak tahu. Agak-agak. Cinta pandang pertama. Kan dia rasa okey dia mungkin dia pelik tengok gua kan. Sebab watak aku masa tu aku tunjukkan yang aku ni agresif lah kat belakang stage kan. Macam mana tu? Buat apa? Lompat sana sini marah-marah orang ke apa? Tak ada, aku buat macam dah biasa sangat dengan kawasan kan. Jadi dia pelik tengok aku. Mungkin dia pelik tengok aku kan. Lepas tu bila aku datang ke Abu dia ternampak aku. Dia ingat ke? Dia ingat balik. Cakap mungkin dia yang duduk belakang stage tu. Mungkin dia ingat balik lah kan. Tu dia ajak aku kerja dengan dia. Tempat sekarang aku kerja dengan dia. Kerja dengan dia dalam projek apa? Projek macam dia punya konsert, aku kena bawa dia punya gitar apa semua kan. Jadi dia punya kru lah kan. Rodi lah. Rodi lah, jadi Rodi dia. Tune gitar. Tune dengan gitar tune gitar tak boleh lah sebab aku tak kerti. Tak kerti juga. Tekan jack gitar kan, untukkan jack kan dia, bagi dia apa strike apa semua. Kononnya ya poyong gitu kan macam Rodi penolong lah. Kan. Pembantu lah kan. Tapi bukan hamlau lah, pembantu lah kan. Hamlau tu lain kan. Jadi pembantu dia kan. Aku ikut dia gitu-gitu lah sampai dia konsert dia terbesar semua kan. Aku jadi dia punya pembantu
Peribadi lah. Peribadi. PA orang kata kan. Oh, jadi PA masa tu? Masa tu kerja di PA dia lah. Bawa beg dia semua kan. Tapi dia tahu lu dah boleh lukis semua. Dia tahu. Sebab apa dia dah pernah ternampak aku dekat Santa Market aku tengah melukis. Kan. Tu sebab aku bila aku aku cakap aku nak kerja dengan dia lah. Sampailah aku kerja dengan dia sampai sekarang. Kan. Lama kau kerja dengan Datuk? Aku rasa sebelum Masihi kan, sebelum Mantuah lahir. Kira sebelum Dari Azali. Sejak azali kan. Kan. So far aku tahu orang yang boleh berbual dengan Datuk Nasir, yang boleh berbual rapat. Antara dia Arwah Luluk. Ni orang yang kedua. Apa benda yang M. Nasir boleh bual dengan Torture? Apa subjek matter? M. Nasir boleh berbual dengan Torture sebagai M. Nasir. Maksud? Nasir, bukan Datuk dengan apa, very personal. Personal lah. Personal. So bila berbual pun agak macam boleh berbual lah, apa juga dia boleh berbual. Sama macam Luluk juga benda tu. Lain orang ada dia ada macam zone dia. Dia ada protokol kan. Protokol lah. Dengan ni tak ada. Langgar je. Dia pun boleh langgar je. Dia tapi langgar dia secara jenis, kalau ada sayuran tu ada jenis sayuran nama dia petola, dia ni lah. Kenapa lu panggil dia petola? Banyak cerita Kang Aib lah. Nanti aku nak kena panggil Napi datang turun. Petola ni satu pengaiban. Satu sayur lah. Hamlau lah kan. Hamlau lah. Petola ni macam hamlau. Sayur petola. Sayur petola. Sayur kan. Jenis sayur lah. Sayur petola. Apa pula engkau tiba-tiba hamlau. Benda aja. Selalu buruk sangka orang. Benda ni apa kena dengan sayur? Masa aku lepak dengan M. Nasir dan Datin Malia Musa, wife dia. Tu Datin tu ada cakap lah, Abang Nasir ni kadang-kadang dia terfikir lah, dia kat rumah tu dia terfikir, Torture dah makan ke belum ni? Itulah. Pelik. Ni first time aku dengar ni. Ya. Aku lepak dengan Malik dengan bini aku. Maknanya nasi sayang tu. Lepas tu Datin Malia cakap Okey, kenapa abang ni tiba-tiba dia cakap Torture dah makan ke belum ni? Lepas tu dia nak pergi ke Luncai. Kenapa dia sayang sama lu? Bukan masalah dia cakap tu, tapi kenapa dia tak hantar ke KFC hari tu juga? Takkan order setiap hari lah nak kan. order KFC. Apa pula dia fikir KFC aku tak benda? makan kan. Dia hantar KFC kat aku ke? Order KFC ke tak hantar terus. Dia tak ada dia pun. ada ingatan dengan kau tu, Cik. Dia ada ingatan. Selalu apa dia datang. Concern. Apa dia? Selalu dia bantu benda-benda yang macam-macam ke. Dia takkanlah setiap hari KFC, yang kadang ada kuih apa ke kan, kuih loyang ke. Torture ni dia jaga Luncai Mas ni. Mana dia tak ada Torture, tak ada Luncai Mas. Tinggi makam kau ni. Dia lah logo tu. Logo Luncai Mas ni. Buat sekejap. Luncai tu aku. Mas tu dia. Itu lah kan. Luncai aku lah. Luncai terkejut dengan labunya aku lah kan. Dia Mas lah. Sebab apa dia pun dah warga Mas kan. Lu tahun depan warga Mas. Aku dah tahun depan naik kan dah warga Mas, tapi aku rasa lagi 2 tahun kot. So, Kan 59. 59 tahun. ni antara orang yang rapat lah dengan Nasir. Apa Nasir? Rapat very very close lah. Tapi yelah, sebagai kawan lah. Lu tak pernah dengar cerita tadi Gua first time lah. Ya, gua dengar sendiri dengan bini dia. Dia boleh ingat tu. Torture dah makan ke belum kan. Dahsyat tu. Lagi kena bersyukur tau benda tu orang tu ingat Betul. Alamak. Bukan calang orang. Gila Asyad. Legend. Fikir pasal legend. Itu paling legend. Itu paling legend. Okay, Cik, apa kau punya pendapat kau? Nasir sayang kau tak? Okey, kita lupakan pasal dia. Dia masih tak puas hati dengan KFC tak dapat dia. Bukan. Kita kena check KFC lah. Okey, kita check cerita tanpa peribadi kan. Tanpa kita nak cerita ni pasal umum kan. Perjalanan hidup ni ke. Jalan hidup kau Kan. macam ni je. Macam mana kau cakap apa yang dah tentu oleh Allah, kita buat je. Kita boleh rancang macam mana pun, yang menentukan siapa? Allah. Allah juga. Betul kan? Cuma kita berjalan je. Jadi kesimpulan dia, kita tahu benda tu basic je. Tapi sekarang ni apa current kerja kau yang terbaru sekarang kau tengah buat? Kerja aku kalau nak ikutkan Sekarang ni. Yang sekarang ni aku tengah buat satu sinopsis lah kan. Drama. Aku hantar pada Maui World Record Company. Bukan Maui World Record Company, Maui World Entertainment. Jadi benda tu aku kena tunggu lah sampai sekarang kan. Apa keputusan Maui. Sebab apa dia kata dia nak buat lagi satu filem. Macam ada filem tu berdasarkan skrip yang dia
adaptasi ataupun Skrip baru. skrip baru, skrip olah. Setahu aku skrip-skrip yang dia buat tu daripada yang dia olah tu daripada macam Rahman hantar ada skrip dia olah balik. Kan macam tu lah kan. Tu skrip original Rahman kan? Rahman. Lu ada berlakon kat situ tu? Lu ada berlakon? First filem aku berlakon dengan Mawi, filem Adu Saleha. Bukan Adu Saleha. Siapa dapat Lisa? Budi Kayat tulis. Aku lakon cerita tu tapi diolah oleh Mawi. Lepas tu Rok Sangkut Rahman. Lu berlakon? Aku berlakon cerita tu. Habis ada Saleh Jadi apa? Elsa bukan. Elsa Lolok punya skrip. Yelah, tapi kau berlakon kan? Tak. Aku ada sikit berlakon cerita tu. Tapi filem tu tak dapat disiapkan. Menangkan bajet kan. Lepas tu aku berlakon cerita apa ni? Tiada tajuk. Dia tiada tajuk ni sebenarnya daripada skrip Rok Sangkut. Kan dia olah balik. Yeah. Daripada Rok Sangkut sebenarnya. Oh, dia olah balik. Dia olah balik dia, tapi jalan cerita dia sama lah. Cuma suasana dia lain jadi orang diingat orang tak perasan. Kan tapi nakon cerita dia sama. Kan. Tapi dua-dua cerita tu lu berlakon. Dua-dua tu aku kena berlakon cerita tu. Kan. Jadi part aku sikit lah kan. Jadi tak payah fikir pasal part aku lah. Mawi punya filem punya cerita pertama, Jiwa Kacau. Gua buat skrip tu. Lu ada berlakon tak cerita? Jiwa Kacau. Dia telemovie. Telemovie. Tak berlakon cerita tu. Tak ada. Okay. Yang Merah lu berlakon tak? Merah ada kelibat. Ada kelibat ekstra kelibat je. segitu lah kan. Belakang jadi pelagi dadah kan. Lu ada kelibat tak masa filem Merah? Tak ada. Dia tak ada lagi. Tak ada lagi. Tak ada. Dia masa tu tak tahan lagi. Masih Merah tak ada lagi. Masa tu Lu jadi apa dalam masa tu dalam aku buat Merah? prop. Buat prop. Buat prop. Tapi kadang-kadang aku ada lah masuk sikit lah. Tempel-tempel muka dalam kan. Kelibat nampak. Dia dengan arwah Lolok kan. jadi cameo lah. Cameo. Kononnya extra lah. Lolok ada dalam Lolok ada. dalam Merah. Ada sekejap Dia jadi apa? Aku tak tahu, tak perasan dia apa. Tapi dia ada. Oh, dia ada. Dia ada. Skrip Merah Lolok ada penglibatan Oh, tak pasti lah. Ya je. Ada. Ada kan? Dia sebagai dia macam Dialog ke apa? tak tahu aku dah lupa cerita tu. Maybe dialog kot. Maybe dialog lah. So, kau sejak bila tinggal dengan mula-mula dulu jadi pembantu M. Nasir lah cakap tadi. Lepas tu tinggal di Lonceng Mas. Sejak bila? Tapi masa tu aku end off Oh, Cuma masa tu aku sibuk dengan kerja aku kan. Aku buat filem, aku buat ikut kru ni semua kan. antaranya siapa? Nasir Jani. SME Sahab. Oh, Yang pertama aku ikut. SME Sahab punya production. SME Sahab masa tu dia buat dengan HPD. Dengan HPD. HPD. Oh. Dia dapat kontak dengan HPD vendor pun aku ikut dia. Habis tu aku ikut lepas tu Mata-Kata aku ikut. Lepas pada dia aku ikut Mata-Kata. Lepas tu aku ikut mana-mana macam filem maker apa semua aku ikut kan. Lepas tu sebab job ni dia kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Dia macam biskut kan, macam biskut apa, Cik Small gitu kan. Dia kejap ada, kejap orang nak, kejap orang tak nak. Kalau kita minta tak dapat kan. Kita minta beria kan, kita confident dengan apa yang kita nak, tak dapat. Time kita tak nak dia panggil. Oh, ada time tak nak tak nak job kadang kita dah malas nak fikir benda ni, malas nak buat kerja lain lah, kerja kilang kan. Tiba dia panggil pula. Kan. Panggil pun untuk macam untuk orang kata gitu-gitu lah kan. Panggil untuk gitu-gitu untuk kan. mengisi ruang mengisi ruang kan. Aku terpaksa buat lah kan. Jadinya aku fikir benda tu masuk aku buat lah. Kalau benda tak masuk aku malas nak buat kan. So aku fikir benda tu macam aku buat pun untuk apa. Cik, kalau orang bagi lagu untuk buat lirik boleh buat? Lirik aku dah buat. Ada? Aku pernah buat lirik tapi tak pernah lepas. Lah. Untuk siapa? Yalah macam aku bagi pada orang yang ada nama. Tapi bila aku minta advance tu tak jadi. Dia tak nak. Itu aku pelik tu. Kan? Aku cuma nak advance sikit lah. Aku nak test lah tengok dia macam mana kan. Tapi dia dah macam reject. Kan? Dia bagian gila nak kan mula kan. Tengok lirik tu baik punya ni. Kau mana kau dapat ni idea ni bagus. Kau ni ilham kau ni. Bang, saya nak advance sikit bang. Aku tak boleh nak record lagu kau. Dia macam tu dah tak jadi lah kan. Potong steam orang kata lah, kan. Jadi benda tu pada aku, benda tu macam dia nak tapi dia tak nak bermodal. Payah lah orang itu kan. Susah aku susah macam makan macam tu sebab aku freelance.
Kan. Orang macam tu dia memang sentiasa berduit kan. Jadi macam aku ni terpaksa ambil advance untuk aku nak survive. Jadi kalau dia kata tak nak, aku terpaksa lepas. Aku pun tak jarang ambil advance. Aku pun tak ada ambil advance. Aku kena ambil sebab aku nak pakai duit. Lah kita nak pakai duit. Sebenarnya ada aku ambil advance ada. Tapi sekali banyak banyak-banyak. Kau sekali ambil banyak. Dia tak boleh ambil satu lagu tak boleh lah. Sikit sangat. Aku cuma nak advance tu untuk aku nak survive. Kan. Tapi dia kata reject. Kalau minta advance tu sekitar berapa satunya? Dalam hati nak berapa? RM50 ke? RM150 ke? RM500 ke? RM5,000 ke? RM500 dah lah kan. Okay. Sebab benda tu dia kata dia memang tentu dia buat duit. Tak tentu lah. Kadang ya benda tu dia kena game lah. Dia kena gamble lah. Dia kena gamble lah kan. Right. Sebab benda tu dia nak. Jadi kalau dia nak tu dia kena ambil. Bila dia nak kena ambil, bila dia fikir dia nak keluar duit, dia berat. Dia berat. Jadi berat. Lirik ni buat lagu ni sebenarnya duit dia datang daripada royalty. Royalty lah. Itu yang besar. Kalau nak harap advance dia kecil sangat. Memang lah. Okay je. Lu dengan Lolok lu dapat? Lolok aku sebenarnya cerita Lolok ni dia dengan aku dulu pernah tidur kereta api. Tidur kereta api? Tidur kat stesen kereta api. Sama. Tidur rumah setinggan kan. Pernah mandi air pergi. Kat mana? Sungai Besi. Dia pergi ni. Lepas tu dia duduk rumah teres lah. Dengan kru-kru. Korang tinggal sekali? Sekali lah. Rumah tu Taman Kupek. Taman Kupek. Kupek cerdas. Cerah lah. Cerah dekat yang tempat polis tu. Apa? Tempat polis tu. Apa nama tempat polis? Aku lupa lah. Batu 9 tu. Batu 9. Dia nak pergi ke Batu 9. Dia masuk sini Batu 9 kan. Korang tinggal situ Aku duduk rumah jauh daripada sini? Jauh. Daripada Santa Market pun jauh. Naik bas. Kan? Dahsyat ni perjalanan dia. Lepas tu lu tinggal serumah ke dengan Lolok? Tinggal semua lah. Dalam sebulan dua aku sewa. Aku tak boleh sewa, aku belah. Belah begini? Aku bawa diri sekejap lah kan. Bawa diri ke mana? Balik Kajang sekejap. Di rumah aku sekejap. Rumah sewa. Lu ada rumah kat Kajang? Kajang ada. Lepas tu sewa pergi duduk rumah orang kat Ceras? Why? Saja nak survive. Nak jadi macam dia rimas lah, dekat rumah tu ramai orang kan. Ada mak dia, kakak-kakak dia, adik-adik aku family sangat. Kat Kajang tu ada mak semua. Ingat mak ada kat Raup ke kat Pahang? Dia balik ke Kajang. Jadi aku duduk Kajang dia. I see. Jadi aku rimas duduk family kan. Sebab aku rasa aku nak bebas. Aku nak jadi macam kita survival faham lah kan. Kita faham. Okay. Kan. Jadi aku dah try benda semua. Aku dah lalui. Jauh sangat tu daripada mikrofon. Aku dah lalui benda-benda tu semua kan. Jadi benda-benda tu kalau berlaku pun aku dah tak heran kan. Sebab aku dah lalu segala benda pahit dalam hidup semua aku dah lalu. Jadi benda-benda macam tu aku dah tak ada apa lah kan. Ya dah kita faham. Lali je. Ya kan. Ada soalan Cepu Mas lagi ni. Lu kenal Torture. Jadi dulu ni soalan lagi bernas bila tanya Torture. Tak apalah. Kan. Apa lagi dipersoalkan tentang hidup ni? Kalau boleh kembalikan pada waktu silam, lu nak balik pada waktu silam tak? Umur 20-an ke? Kalau boleh aku turn balik. Aku perbetulkan balik benda yang silap kan. Tapi benda tu dah lalu Okey, kalau boleh betulkan balik benda yang silap, mana kesilapannya yang nak dibetulkan dulu ni? Banyak silap aku. Antaranya aku malas. Benda tu aku dah nak dapat. Tapi aku banyak bagi alasan. Alah benda tu orang lain. Jangan goyang. Dia bila dia nervous kan, kaki dia goyang, semua badan goyang. Dia benda tu tersendiri je tahu. Okey. Sekali lagi, lu rasa lu nak dapat tapi lu malas. Jadi lu tak dapat. Cuba cerita lagi. Cuba cerita lebih. Macam contoh interview. Besok orang cakap aku kena pergi interview. Aku fikir aku clash dengan job lain. Interview aku tinggalkan. Aku buat dulu benda yang sementara tu. So benda yang sementara tu pun tak mana je pergi dia. Benda yang kekal aku tinggalkan. Sebab aku nak kejar benda yang sementara dulu. Lepas tu aku dah benda yang aku tinggalkan tu, benda tu yang lagi bagus daripada benda yang aku buat. Selalu macam tu. Setiap orang dia ada benda-benda macam tu. Dia macam tamak. Setiap manusia ni kan. Lalu manusia ni kan dia macam dia nak lebih. Padahal dia tak tahu benda yang dia buat tu sementara. Benda yang kekal tu ditinggalkan macam tu je. Sebab dia tak nak ikut. Macam tu lah. Apa benda yang
lu menyesal lu tak kejar benda tu? Apa lu nak sebenarnya? Lu nak jadi musician lu tak boleh. Lu nak come back to the future, turn back to the past. Katalah umur kau sekarang dalam 21. Okey, dalam 21 kau tengah buat apa masa tu? Dalam 21 tu aku fikir macam, Bukan fikir, kau tengah buat apa? Manalah aku ingat masa tu. Tak ingat? Masa tu aku hidup untuk hidup ya. Kalau kau hidup untuk hidup, apa yang kau nak betulkan untuk hidup tu? Okey, kau kata kau malas. Betul lah benda yang aku sikap. dah buat dulu. Tapi sekarang apa yang kau dah bezanya kau buat dulu dan sekarang? Sama je kau malas. Kau nak betulkan apa sekarang ni? Sebenarnya apa? Dia berulang balik kan. Dia macam ya ni azan. Benda tu deja vu orang kata kan. Deja vu kata dia Mamsin. Apa impian kau? Apa impian kau? Impian aku sekarang ni kau 21. Kau bangun tidur hari ni, besok kau dah 21. Kata apa impian kau? Impian aku nak jadi orang yang berjaya dalam hidup. Dalam apa? Berjaya dalam bidang apa? Bidang macam benda yang aku buat macam melukis, macam buat drama, skrip, apa lirik, apa semua tu. Kerja-kerja, orang kata kerja-kerja sampingan yang boleh buat duit lah. Jangan buat sampingan. Kau ni berbual apa yang kau dah buat 21 tahun yang lepas. And then bila diberi peluang jadi 21 tahun kau buat benda yang sama juga. Apa yang kau nak buat bezaan dia? Aku pun betul kalau benda yang dulu yang aku buat yang salah, tapi benda tu kita dah tahu boleh buat apa kan. Jadi benda tu macam satu kenangan lah. Kita fikir pun tak guna ya. Sebab kita tak boleh nak balik pada zaman tu. Kan? Cuma kita macam boleh bercerita aku nak betulkan apa yang aku dah buat dulu. Padahal benda tu dah lepas. Kalau macam lukisan-lukisan belakang ni kan, lu boleh buat tak benda macam ni? Ini aku boleh buat lah. Dah banyak lah buat benda-benda macam ni. Macam ini digelar abstrak, pecahan kan. Sebab aku buat dulu shortlist benda yang berbentuk, tapi benda yang kita tak terfikir. Kita patut tengok Tocha punya painting kat atas. Nanti kita tengok. So lukisan-lukisan lu berjual lah dulu? Dulu aku banyak jual. Berapa harga average? Average dia kadang-kadang member terlampau nak sangat. Dia tak ada duit. Kadang aku cakap berapa pun kau bayar. Ada yang bayar RM35, ada yang bayar RM16. Sepatutnya berapa dia patut bayar? Sepatutnya dia orang kena bayar beratus. Lepas tu kita apa bagi? Tapi aku tengok muka kesian, kadang muka welfare, kadang nak minta free pun ada. Jadi aku terpaksa bagi lah kan. Terpaksa bagi. Kadang aku letih kan nak layan dia orang kan. Dia nak tapi dia duit tak ada kan. Kalau lah dia beli RM10, lepas tu dia jual kat orang 70,000. Itu dia dah untung lah. So lu okey lah macam tu? Lu terkilan perasaan tak? Aku nak terkilan pun dia tak guna sebab benda tu aku dah lepas pada dia. Jadi ada tak perkara macam tu berlaku? Pernah berlaku. 100 lepas tu dia jual 2,000 ke 3,000. Ada satu tu aku pernah buat lukisan. Dia kata dia nak frame kan. Aku cakap aku tak ada duit. Dia kata dia boleh frame kan. Dia bawa aku pergi kedai frame tu. Dia tunjuk ke aku. Aku tengok memang lawa sebab dah frame kan. Tu aku cakap ke dia, aku tak ada duit nak ambil. Tapi tak apa, itu semua atas urusan aku bagi kau letterhead. Dia bawa pergi office dia. Dia bagi aku letterhead. Lepas tu lukisan tu aku dengar dia dah bawa pergi mana-mana luar negeri, semua buat pameran, semua dia buat duit untuk dia. Lu tak dapat apa? Aku tak dapat apa. Satu sen tak dapat? Tak dapat satu sen. Jadi dia kena perbetulkan mesti aku nak perbetulkan benda-benda macam tu lah kalau boleh. Tapi benda tu dah berlalu. Jadi aku fikir benda tu macam, tahu tak lukisan tu kat mana? Aku pun tak tahu. Aku dengar dah pergi mana-mana luar negeri lah. Tahu siapa yang ambil lukisan tu, yang jual lukisan tu? Aku ingat lagi orang dia. Tak payah sebut nama dia, tapi tahulah hidup lagi. Aku rasa dah tak ada lah orang tu. Jadi kalau lukisan tu lu tahu kat mana, sebenarnya lu boleh ambil balik lukisan tu. Aku tak tahulah semua dia dah hilang ke, dah pecah ke, dah apa, aku tak tahu. Tak ada budak kecil dah conteng kan ke? Tak, lukisan tu dia dah frame kan. Dia tunjuk aku tengok, lawa lukisan ni. Aku nak tapi aku tak ada duit. Bila aku tak ada duit, dia kata tak apa, aku bagi kau letterhead. Nanti kalau apa-apa, aku jumpa kau, kita claim. Letterhead itu apa? Letterhead itu macam black and white lah. Dia ambil lukisan aku untuk jual. Gunakan nama company dia. Namakan company dia. Jadi nama aku dengan company dia je lah kan, letterhead tu. Jadi dia nak jualkan, dia ada hak. Sebab apa dia ada letterhead. Dia minta kebenaran pada aku untuk buat letterhead. Aku bagi dia buat letterhead sebab aku fikir duit tu untuk aku ya. Dapat tak? Tak dapat. Dilang macam tu je. Sampai sekarang aku tak jumpa dia. Macam tu banyak yang berlaku dekat aku sebelum ni. Jadi aku nak berbetulkan benda betul baik semula lah, kalau boleh kan. Jadi benda tu dah terlambat. Jadi benda tu sebagai kenangan lah.
Okey, nanti sekejap. Sebelum kita dicerca oleh masyarakat umum, kita berhenti sekejap sampai azan tadi telah berkumandang. Maka kawan-kawan sekalian boleh melakukan apa yang sepatutnya kawan-kawan sekalian perlu lakukan. Betul. Kita akan bersambung balik. Boleh. Okay. Selepas ini. Selepas ini. Thank you.